Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik on dulu. Okay, kita tengok balik topik 5. Work energy power. So hari Isnin tu kita dah masuk work done. Semalam tengok video je kan, energy. So tak apa, kita recap balik yang kita dah belajar lah. So kita masuk tengok work dulu. Okay, work hari tu recap balik lah sedikit. Work done is equal to vector F dot vector S. Okay. Kalau kita tukarkan dia ke dalam physical meaning ataupun ayat matematik, dia akan jadi Fs cos theta. Theta tu adalah angle antara F dan S. So F tu apa? F tu adalah komponen yang selari dengan S, ataupun S tu adalah komponen yang selari dengan F. Okay, contohnya macam gambar yang saya lukis ni, katalah kita ada F dan S, tapi F tu dalam gambar tu lah, dia tak selari dengan S, dia ada angle kan. Jadi katalah F tu nilai dia 10, kemudian S tu katakan nilai dia 5. Okey, lepas tu dia suruh cari work done. Kita tak boleh simply darat 10, darat 5, tak boleh. Sebab apa? Sebab 10 tu dia tak selari dengan 5. Okey, apa yang nak dimaksudkan, kita kena cari komponen F yang selari dengan S, baru kita dapat work done. Kalau macam kita simply darat 10, darat 5 tu salah. Okey, so kita cari dulu komponen F yang selari dengan S, which is kat sinilah. Kat sinilah komponen Fx. Okay, X komponen lah. So kalau kita leraikan dia kepada X komponen, nilai dia akan jadi F cos theta lah. So F cos theta tu yang selari dengan S. Kalau F sahaja, dia tak selari lagi dengan S. So F cos theta tu yang selari dengan S. Sebab itulah dia punya work done dia adalah F cos theta tu darabkan dengan S. Barulah dapat work done yang betul lah, which is 10 cos, katalah ni 10 degree contohlah. So 10 cos 10 degree darab dengan 5, barulah dapat work done. Okay. So work done tu mesti komponen F yang selari dengan komponen yang selari dengan vektor S, ataupun awak nak cari komponen S yang selari dengan vektor F. Mana-manalah. Okay. Either one. Okay. So tu apa konsep untuk work done. Katalah work done kita ada force lebih daripada satu force. Okay. So work done kita akan jadi work done net. Okay. Work done kita akan jadi work done net. Net ni bersih lah maksudnya. Jadi force kita adalah force bersih, F net. F net darab dengan S. Okay. So baru kita akan dapat work done ni jika force kita involve melebihi daripada satu force. Maksudnya ada 2 ke 3 force lah. Okay, so contoh yang saya bagi kat bawah tu adalah F1 dan F2 kan. Kalau yang gambar raja yang konsep tadi hanya ada F sahajalah. Maksudnya ada satu F je kan. Okay, katalah kita ada 2 F macam ni. F1 tu ada angle, F2 tu tak ada angle kan. Kita tahu kalau work done kita mesti cari komponen F yang selari dengan vektor S. Jadinya kita tak boleh ambil F1 tu nilai dia macam tu je. Kita kena cari komponen F1 yang selari dengan S kan. Which is di bahagian X komponen lah. Okay, di bahagian X komponen. So dia akan jadi F1 cos theta. So F1 cos theta ni yang selari dengan S. Tapi dia bukan the only force yang terlibat. Dia ada lagi satu F2. Makanya kita akan selesaikan dia. Dia akan jadi work done net. Sama juga dengan okay, F net kita adalah F1 cos theta tolak F2. Kenapa tolak? Sebab F2 ni ke kiri. Okay, baru darab dengan S. Okay, maksudnya selesaikan semua force ni dalam ni. Ni semua ni adalah F net. Okay, hasil tolak F1 cos theta tolak F2 tu adalah F net. So tak perlu lagi tambah cos theta lagi sekali kat belakang ni, tak payah. Okay,
Sebab cos theta tu dah termasuk dalam Fnet. Okay. Okay, tu work done. Unit dia samalah joule. Okay. Lepas tu semalam saya suruh tengok video pasal energi kan. Ada orang ada soalan ke? Ada soalan ke pasal work done? Konsep work done tu? Okay, kalau tak ada, kita tengok balik energi. Energi dalam video tu semalam ada 3. Energi dalam dunia ni banyak ada chemical energy, electrical energy, tapi yang khusus kita belajar semalam adalah kinetic energy, gravitational energy, gravitational potential energy dengan elastic potential energy. Tu semua adalah mechanical energy. So ada 3 jenis lah kita dah highlight dalam video tu semalam. Ada kinetic energy, gravity punya energy dan elastic energy. Okay, ada 3. Lepas tu ada work energy theorem. Lepas tu conservation of energy. Okay. So 1, 2, 3, 4, 5. So ada 5 poin penting lah. Okay. Kinetic energy adalah half mv squared. Kita tengok kinetic energy ni dulu. Kinetic energy adalah half mv squared. Ni dia punya general lah. So kinetic energy ni dia happen pada apa? Pada objek yang bergerak. Apa-apa objek yang ada motion, dia ada kinetic energy lah. Okay. So formula dia adalah half mv squared. M tu adalah mass of the object. V tu adalah velocity of the object lah. Okay. Kemudian work energy theorem. Work energy theorem ni sebenarnya banyak kan. Setiap energy pun ada work energy theorem. Tapi yang masuk dalam silibus PST ni hanyalah work done net delta K je. Work done net equals to delta K yang ni je yang masuk. So kalau soalan dia suruh cari work energy theorem tu memang formula ni je lah. Okay. So work done net delta K. Apa work done net tadi? Work done net tadi yang ni lah F net S. Okay, maknanya kita kena tengok force tu, kena pasti kalau lebih daripada satu force, kena cari F net lah, force bersih tu. Lepas tu settlekan F net darab dengan S. So boleh dapat work done net. Maksudnya awak kena, walaupun dia tajuk energy, kalau kita guna work energy theorem ni, dia masuk juga work done lah. Okay. So samakan work done tu dengan kinetic energy. Gantikan formula work done net tu dengan F net S tu. Lepas tu delta K. Delta tu maksudnya change in kinetic energy. So K final minus K initial lah. Okay, K tu apa? K tu adalah half mv squared. Kalau K initial half mu squared. Sebab u tu kan initial velocity kan. So gantikan dengan dia punya formula lah. Okay. Okay, tu konsep work energy theorem. Okay, kemudian kita tengok gravitational potential energy. Gravitational potential energy ni dia happen pada objek yang berada di satu ketinggian. Maksudnya kalau objek tu duduk atas lantai, dia tak duduk atas surface, dia tak dikira ada lah. Dia tak ada lah gravitational potential energy kalau duduk bawah. Tapi kalau dia duduk atas, dia akan ada gravitational potential energy. Tengok dia punya formula pun ada H. So H ni adalah height. Okay, H ni adalah height. Okay, so dia bergantung kepada ketinggian objek lah. Okay, so kalau kita nampak soalan tu, dia letak kereta ke apa ke, dan kereta tu berada di suatu ketinggian, makanya kereta tu akan ada MGH lah, gravitational potential energy. Simbol dia adalah U. Unit dia adalah joule lah. Semua energy unit sama dengan work done, joule. Okay. Lepas tu dia skala kuantiti. Skala tu tak ada arah. Okay, so kita tengok elastic potential energy. Simbol dia adalah US. So formula dia half kx squared ataupun half fx. F tu adalah F yang ada S kecil tu. S tu, Fs tu means restoring force. Okay, ni maksud dia restoring force. Okay, so either kita pakai half kx squared ataupun half fs.
of fx ni. Okay. K adalah constant. K adalah constant. Either dia bagi atau kena carilah. Okay. X tu adalah amount kita tarik spring ataupun kita compress spring. So elastic potential energy ni biasa soalan spring lah. Okay. That's why dia punya simbol dia pun US. S tu untuk spring. Okay, so formula yang terlibat dalam elastic potential energy ni adalah Hooke's law. Okay, Hooke's law kata apa? Hooke's law kata restoring force ni is always directly proportional dengan amount of compressing ataupun extension ni lah. Dia berkadar langsung dengan X tetapi dia opposite direction. Okay, negatif tu bermaksud the direction of Fs sentiasa opposite dengan direction of X. Okay. Ataupun matematiknya kalau kita nak hilangkan directly proportional tu kita samakan dengan Fs equals to negative Kx. K tu constant lah tadi. Okay. So apa yang Hooke's law ni nak masukkan? Okay, contohnya kat sini saya ada spring. Spring yang nombor 1 ni adalah spring yang sebelum saya tarik. Spring yang kedua tu bila saya tarik. Okay, so saya tarik spring tu ke bawah, dia memanjang kan. So dia memanjang dengan kadar X. Okay, dia memanjang dengan amount of X. So X saya ke bawah lah sebab saya tarik. Saya extend dia ke bawah kan, elongate dia ke bawah. Tetapi bila saya lepaskan spring tu untuk dia kembali ke original shape, original pemanjangan dia tu, dia akan ke atas lah kan. Jadi restoring force dia, direction dia ke atas. So tu menunjukkan Fs opposite direction dengan X. Okay, kalau X ke bawah, restoring force akan ke atas. Okay, so sama juga kalau dia duduk dalam keadaan horizontal pun sama. Katalah ni original, lepas tu awak tarik. So dia punya X dia ke sini sebab awak tarik ke kanan kan. Tapi bila awak lepaskan, restoring force dia akan ke kiri balik. So tu yang Hooke's law nak bagi tahu lah. Hooke's law nak kata Fs tu dia directly proportional dengan X tetapi direction dia opposite. Maksudnya semakin besar X, semakin besarlah F tetapi direction dia sentiasa opposite. So tu Hooke's law dan dia untuk spring lah. Okay. Lepas tu conservation of energy. So conservation of energy ni konsep lah. Okay. Energy dalam dunia ni ideally dia tak hilang. Dia cuma boleh berubah. So energy ni dia berubah daripada kinetic kepada gravitational potential. Okay, daripada elektrik kepada tenaga haba. So dia berubah-ubah. Tapi tenaga tu tak hilang. Okay, so dia punya konsepnya adalah in an isolated system, energy initial equals to energy final. Sum of energy initial equals to sum of energy final. Inilah yang dalam kotak pink ni. EI equals to EF. Okay. So sejenis konsep lah yang ni. Maknanya katalah ni bukit kan. Lepas tu ada kereta. Lepas tu kat sini. Kat sini point A, kat sini point B. Okay, katalah ni kereta duduk kat point B lah. Okay, so energi dekat point A ni sebenarnya sama dengan energi dekat point B. So dia nak kata yang tu lah. Okay. Walaupun mungkin sebenarnya tak sama tapi kita abaikanlah yang mungkin yang tak sama tu. So kita ambil yang senang je. Sum of energy initial equals to sum of energy final. So konsep ni lah, tak kisahlah kereta tu duduk mana-mana pun, dia punya energy di mana-mana point pun tetap nilai dia sama lah. Okay. Okay, kita tengok soalan tutorial. Okay, nombor 6. Nombor 5 dah buat kan? Okay, nombor 5 tak buat lagi. Tak buat lagi nombor 5. Tak bincang lagi ke? Kita tak bincang lagi nombor 5. Okay, so tak apa. Kita tengok nombor 4 dengan 5 ni.
Okey, nombor 4 dengan 5. Nombor 4 kita ada graf F against X. So, graf F against X ni formula apa? Kalau ingat belajar tadi, spring kan? Spring adalah 1/2 KX squared ataupun 1/2 Fx. So, ni obviously graf untuk spring lah. Okay. Memang spring lah. Okay. Lepas tu soalan dia, spring tu di stretch. Kita tarik dia sebanyak X. Okay. Calculate the work done. Calculate the work done when the spring is stretched. So dia bukan nak U. Okay, kita tahu ni adalah formula spring tapi dia bukan nak U, dia nak work done. So work done pun sama juga, work done sama juga dengan Fx ataupun Fs lah. Sebab dalam kes ni X tu adalah S lah displacement dia. Sebab bila kita tarik spring kan, dia jadi displacement lah X tu. Okay, so means work done adalah area under graph lah. Maksudnya kita kena cari area under graph, makanya kita akan dapat nilai work done. So dia nak area under graph dekat X0 sehingga X5. So X0 sehingga X5 kat mana sini ya. Okay, so ni bentuk segitiga. So untuk segitiga 1/2 lah. 1/2 darab 5 cm ni kan. Cm tukar kepada meter. 250. So kita akan dapat work done daripada 0 ke 5. Lepas tu work done daripada 2 ke 7. Kita tak nak yang ni, nak 2 je. 2 ke 7. So ni bentuk trapezium kan. Ni bentuk trapezium. So 4B 1/2 darab 100 tambah 350. 7 tolak 2, 5. Darab 5, 10 - 2. So ni adalah formula trapezium lah. Okay, unit untuk work done adalah joule. Okay. So yang pertama tu pakai formula segitiga, yang kedua tu pakai formula trapezium lah. Okay. So nombor 5, dia bagi kita force 800 Newton. Extension tu X lah. X. Kita tarik dia sebanyak 20 cm. So a force of magnitude 800 Newton, cos extension 200. Maksudnya kita tarik dengan 800 N, dia extend sebanyak 20. Determine elastic potential energy US when the extension 30. Okay. So dia nak US bila extension 30, bukannya US bila extension 20. So apa kejadahnya lah dia bagi kita 800 dengan 20 tu. Okay, dia bagi kita 800 dengan 20 tu untuk kita cari constant. Okay, sebab F sama juga dengan KX kan. So F adalah 800, X adalah 20. 20 tu tukarlah pada meter. So daripada sini kita akan dapat 800 dapat 4000. So kita akan dapat constant. Okay, apa kita nak buat dengan constant tu? Constant tu kita boleh cari US. Inilah yang dia nak ni, 1/2 KX squared. So K kita dah dapat tadi pakai situasi pertama tu. So kita akan dapat 1/2 darab 4000 yang kita dapat tu dengan X yang baru ni lah 30 cm squared. 30 cm tukar kepada meter lah. 10 - 2 kuasa 2. Tekanlah kalkulator dapat 30 10 - 2 kuasa 2 darab 4000. Okay, dapat 180 joule. Okay, so jawapan dia untuk US elastic potential energy when the extension 30 cm adalah 180 joule. Maksudnya situasi pertama ni dia bagi kita supaya kita dapat cari constant, lepas tu gantikan nilai constant tu dalam formula US tu. Okay. Kita tengok nombor 6.
Boleh tak nombor 5? Siapa ada soalan nombor 5? Mula awak cari K, lepas tu awak cari US, tu nombor 5. Okay, so nombor 6, dia bagi kita kereta di jalanan yang berbukit. Passes point A, speed 20 meter per second. Maksudnya dekat point A ni, U dia adalah 20 meter per second. Kemudian ditanya, apakah speed dekat point C? Kan? Apakah speed dekat point C? Okey, tadi kita dah belajar conservation of energy. So kita dah belajar conservation of energy. So kita akan pakai konsep tu lah. Konsep conservation of energy. So kita belajar tadi, energy initial equals to energy final kan. Sum of energy initial equals to sum of energy final. Yang apa? Yang simbol macam ni maksud dia sum lah. Okay, hasil tambah energi initial sama juga dengan hasil tambah energi final. So kita pakai konsep ni. Okay, dah tulis konsep, masukkan formula lah. So kita kena pasti di point A, tengok point A ni. Point A dia duduk atas lantai kan. Dia duduk dekat surface yang paling bawah. Jadi dia tiada MGH, dia tiada gravitational potential energy sebab dia tak ada height, ketinggian dia tak ada. Jadinya hanya kinetic energy je lah ada dekat point A ni. Okay. Sedangkan di point C, dia ada height dia 10 meter. Dia ada H tu kan. Jadinya dia ada dua energy dekat point C. Dia ada gravitational potential energy dan dia juga ada pergerakan velocity di situ. Jadi dia ada kinetic energy jugalah. Okay, so point C kena tambah. Kinetic energy tambah dengan gravitational potential energy. So dah dapat formula. Mass dalam soalan ni dia tak bagi. Sebab apa? Sebab kita boleh cancel out each other kiri kanan. Okay, so awak boleh nampak kat situ saya cancel out mass. Okay, jadinya tinggal VGH lah. Okay, so masukkan nilai V untuk A sebab kita dah tahu VA 20. Kemudian height dekat C kita dah tahu 10. Okay, masukkan dan cari nilai VC lah. So kita akan dapat 14.28. So dia dapat 14.28. Sama juga dengan soalan yang B ni, dia kata will the cat reach point D? Prove your answer. So sampai tak kereta ni dekat point D ni, dekat paling atas ni. So macam ni kita nak kira, sama juga kita pakai konsep conservation of energy juga. So konsepnya adalah dekat point energy dekat point C mesti sama dengan energi dekat point D kan. So dekat point C tadi kita tahulah dia ada pergerakan dan dia ada ketinggian. Jadi dia ada kinetic. Dan dia ada gravitational potential energy. Ini konsep lah. So ni rumus. Okay. Dekat D pun sama. Dekat D dia ada kinetic dan dia ada ketinggian. So dia ada gravitational potential energy juga. Okay, so kita nak sekarang ni kita nak tahu berapa velocity dekat point D tu. Kosong ke, ada nilai ke. Okay, so kita kira lah. Mass pun boleh cancel out each other juga soalan ni. So mass cancel out each other sebab dia memang tak bagi pun. Kalau dia bagi pun memang cancel juga. Okay, so cancel out. So hanya tinggal VC, VGH je lah. Okay. So VD yang kita nak cari, V dekat point D. So yang lain tu ada nilai, masukkan. So kita dapat, okay, rupanya kat point D tu ada nilai, velocity dia tak kosong. Ada nilai sebanyak 2.78. Maksudnya ada pergerakan lah dekat point D. Jadi jawapan dia yes, the cat can reach point D. Okay, sebab soalan dia boleh ke cat tu sampai dekat point D? Boleh lah sebabnya ada velocity tu. Maksudnya cat tu tak adalah berhenti tengah jalan. Okay. So gantian 1 markah, jawapan unik 1 markah, jawapan yang bawah ni yes or no lagi 1 markah lah. Okay. Lepas tu nombor 7. Okay, ni nombor 6, konsep dia adalah conservation of energy. Okay, nombor 7,
2 kilo block is projected 3 meter per second up 15 degree incline for which mu dia adalah 0.2. Okay, mu maksud dia coefficient of friction. Dia bukan friction lagi, dia baru coefficient, baru constant so jangan tertukar dengan apa frictional force lah. Okay, kalau tengok kat situ pun dia tak ada unit Newton ke apa sebab coefficient memang tak ada unit. Okay. Soalan dia use word energy theorem. Jadi dia bagi tahu dah kena guna konsep apa. Use word energy theorem to calculate the distance it travel before coming to rest. Maksudnya final velocity dia kosong lah coming to rest kan. Word energy theorem yang ni je. Work done net delta K lah. So kita kena pakai konsep ni. Okay. Cumanya persoalan sekarang ni gambar rajah dia. So kena lukis gambar rajah. Dia kata ada blok ni incline dia 15 degree. So dia panjat surface ni dengan 3 meter per second lah. Okay, disebabkan soalan ni dia tak ada gambar rajah, so ada kemungkinan awak akan lukis macam ni juga. So kalau awak lukis macam ni pun betul lah. Sebab apa? Sebab dia tak bagi gambar rajah kan. So mungkin lah ada orang fikir dia akan sengit ke kanan, ada orang fikir dia akan sengit ke kiri. So tak kisahlah awak lukis gambar macam mana pun diterima lah. Okay, melainkan memang dia dah bagi gambar kan. So katalah kita ambil lah satu gambar, kita ambil gambar ni lah. So depends awak nak ambil gambar mana. So kata kita ambil gambar ni. Lukis dulu free body kita sebabnya dia ada angle tu kan. So weight ke bawah, normal 90 darjah. So dia kata ada mu ni kan. Kalau ada mu maksudnya ada friction lah. So friction bertentangan arah dengan movement. Kalau movement dia 3 meter per second upward ke atas, maka friction dia ada way round lah. Okay. So ni theta. Okay, straightkan dia punya gambar rajah ni. So jadikan N tu sebagai Y komponen, friction sebagai X komponen, movement dia ke kanan, weight dia sengit macam ni. Okay. Sekarang ni kita nak pakai work done net equals to delta K. So kita tahu tadi, nak mendelete je ni, tak ada ruang. Okay, so kita tahu work done net sama juga dengan delta K. Work done net adalah F net S kan. Delta K adalah KF tolak KI. Okay, sekarang ni F net. F mestilah selari dengan S. Kita belajar tadi. Mana F yang selari dengan S? Okay, kalau kita macam tengok macam ni, kadang kita tak nampak kan. So better kita buat table lah baru kita nampak. Okay, so kita buat table dulu. Buat table, kita cari komponen X dan komponen Y. Sebab apa? Sebab pergerakan S tu dekat komponen X kan. So N, F, weight. So N dekat Y, F dekat X, weight, sin 15, weight, cos 15. Okay, yang ni MA, yang ni kosong.
Okay, so kita tahu kalau velocity dia ke kanan, obviously dia punya S pun akan ke kanan lah. Kan? Dia punya displacement akan ikut pergerakan velocity lah. Jadinya kalau nak cari work done, kita kena cari komponen F yang selari dengan S kan tadi kita belajar. Jadinya komponen force yang selari dengan S adalah di bahagian X komponen lah. Sebabnya pergerakan S ni di X komponen. Kan? Okay, so kita tahulah F net kita kat mana. Okay, kita tak payah tengok Y komponen tu. Tengok X komponen. So, kita akan dapat work done net sama juga dengan delta K F net S KF tolak KI. F net kita adalah X komponen which is F dengan weight sin 15 darab S. KF adalah MV squared. KI adalah MU squared. Okey, saya nak tanya awak sampai sini awak faham tak? Siapa ada soalan sampai sini? Yang F net tu faham tak? Faham. Betul faham? Okey, so saya ambil F net tu di bahagian X komponen. Sebab apa? Sebab X komponen tu selari dengan S. Okey. Sekarang ni soalan dia ada keyword. Dia kata coming to rest. Yang ni. Maksudnya V final kosong. Okey, so V final kosong. Oh, bergerak pula. So sampai sini ni kosong lah sebab V dia kosong dia cakap. So dia akan tinggal yang ni jadinya F kita mu tadi kan, kita tak ada nilai. Kita ada mu. So mu n. Sebab F kan sama juga dengan mu n kan. Weight mg. Jadi mu squared. Soalan dia nak S kan. So n boleh dapat kat sini nilai n. N boleh dapat dekat Y komponen. Mu dah ada 0.2. So kita tengok dekat Y komponen. Sekejap. Y komponen. Komponen Y. N sama juga dengan N tolak weight cos 15 sama dengan kosong. Jadinya N sama juga dengan weight cos 15 lah. Weight adalah mg. Okay, so ni nilai N kita. So masukkan nilai N dalam ni. Dalam formula. Okay, so kita akan dapat berapa? Panjanglah juga ni. 0.2 mu kan dia dah bagi. N adalah berapa mass dia? 2 kg. So mass dia 2 kg. 9.81 cos 15 tolak 2 kg. Itulah tolak 2 kg dari 9.81 sin 15 S 2 kg. U berapa tadi? 3. U adalah 3. Kira berapa S awak? Kira berapa S awak?
Gantikan semua nilai tu waktu kira S. Okay, saya dapat 1.01 meter. Okay, so tu nilai S kita 1.01 meter. Okay. Jawapan akhir tu kira dah last lah. Ni konsep dia Hanya kita kena tahu konsep dulu. So konsep yang kita pakai kat sini, dia dah bagi tahu dalam soalan. Kena cari work done net darab dengan delta K. Cuma dia tak bagi kita gambar rajah. So lukislah dulu gambar rajah. Either awak buat plane tu sengit ke kanan atau nak buat plane tu sengit ke kiri, terpulang, lepas tu buat free body. Lepas tu kita nak cari work done kan. Kita nak cari work done net. Sebab work done net sama juga dengan delta K ni. Okay. So work done net kita tahu dia adalah F net ni lah. F net S ni. Kan F net S ni. So F net ni mestilah komponen F yang selari dengan S. So kita nampak tadi pergerakan dia dekat X komponen. Jadi obviously S mesti bergerak di bahagian X komponen juga. Jadinya komponen F yang selari adalah delta F pula. Negatif F dengan negatif weight sign 15 ni lah. Which is dekat komponen X ni. So that's why kita masukkan F net nilai ni je. Walaupun dia ada normal, dia ada weight dekat Y komponen tu, kita tak ambil kira lah sebab tak ada pergerakan dekat Y komponen. Okay, lepas tu yang ni kenapa kita isi kosong? Sebab dia bagi dalam soalan velocity kosong. Okay, kemudian dia bagi kita mu. So kita boleh cari nilai friction tu sebab friction sama juga dengan mu n. Okay, mu tu 0.2 dia bagi dalam soalan. So n tu boleh cari dekat komponen Y. Okay, nilai n boleh cari dekat komponen Y. Lepas tu masuk dalam formula ni carilah nilai S. Okay, so konsep dia. Okay, ada soalan nombor 7? Nombor 8 ni sama macam nombor 7. Tapi lagi senang sebab dia tak ada angle. Okay, so buat sendirilah nombor 8. Nombor 8 tu sama macam nombor 7. Tapi tak payah nak buat orang kata apa, table lah sebab dia tak ada angle. Okay, siapa ada soalan setakat ni? Kalau tak ada, ada? Kalau tak ada boleh dismiss lah. Siapkan nombor 8. Lepas tu submit lah nombor 4, 5, 6, 7, 8. Submit kat Google Classroom. Nanti power hari Isnin ni lah. Okay. Thank you, madam. Thank you, madam.